Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang paling luar biasa sekali daripada Anwar Ibrahim. Apabila isu paling panas melibatkan Muhyiddin Yassin, yaitu kehilangan menantu Muhyiddin yang entah kemana, yang diburu oleh SPRM. Akhirnya beberapa jam lepas itu Anwar buka mulut, buka cerita. Anwar kata kepada Muhyiddin, kamu ditonjolkan calon Perdana Menteri, tapi menantu diburu SPRM. Betul lah kan? Nak jadi Perdana Menteri, tapi menantu pula melanggar undang-undang, tak datang dipanggil SPRM, kini diburu oleh SPRM. Itu komen terkini Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan memastikan siapa sahaja yang menyalahgunakan kuasa dan kedudukan, termasuk mempunyai pertalian kekeluargaan dengan individu berpengaruh bagi mencuri hak rakyat, terus dikejar, ditangkap, didakwa, seterusnya dipenjarakan. Tanpa secara jelas merujuk perkara itu kepada sesiapa, namun ia dipercayai merujuk kepada menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, yaitu Datuk Muhammad Adlan Berhan, 48 tahun, yang kini diburu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bersama seorang lagi individu seperti dilaporkan media semalam. Sekarang ini pula bila SPRM cari, dia lari ke negara, luar negara, yaitu seorang adalah menantu kepada mantan Perdana Menteri. Bayangkan, kata Anwar, kamu ambil ratusan juta ringgit dan SPRM menyiasatnya untuk dipanggil sebelum ke mahkamah. Kemudian kamu guna wang untuk lari. Dan sementara keluarga kamu ditonjolkan pula sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional, kata Anwar Ibrahim. Wah, ini memang sesuatu perkara yang boleh kita fikirkan, boleh kita kongsikan bersama kepada rakan-rakan untuk kita fikirkan sejenak dengan pikiran yang waras. Anwar Ibrahim kata, bayangkan kamu ambil ratusan juta ringgit dan SPRM menyiasatnya untuk panggil sebelum ke mahkamah, kemudian kamu guna wang untuk lari, dan sementara keluarga kamu pula ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Sebab itu, kata Anwar, sebab itu saya kata, masa ada kuasa kamu ambil tanah, balak, nadir bumi, kamu curi saham, kamu ambil kontrak, rundingan terus, kamu ambil hak rakyat. Saya tidak ada hak, maafkan, dan saya akan kejar kamu, tangkap, dakwa, dan masukkan ke dalam penjara, kata Anwar Ibrahim ketika berucap di hadapan ribuan hadirin, ketika berucap merasmikan Majlis Sentuhan Agro Madani Peringkat Negeri Perak di sini hari ini. Hadir sama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad. Semalam media melaporkan SPRM sedang mengesan dua lelaki tempatan termasuk Muhammad Adlan yang juga seorang ahli perniagaan bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. SPRM dalam kenyataannya berkata, pihaknya cuba menghubungi dua lelaki terbabit, termasuk seorang peguam bernama Mansur Saad, 69 tahun, secara terus dan menerusi peguam masing-masing, namun kedua-dua mereka enggan tampil memberi kerjasama. Ini satu pendedahan dan jawapan. Apabila Anwar Ibrahim buka cerita saja tentang ini, memang kita semua terkejut dan berpikir sejenak. Kata Anwar Ibrahim, kamu ditonjolkan calon Perdana Menteri, tapi menantu diburu SPRM. Wah, jadi tak tahulah apa pendapat kamu semua. Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah isu yang paling hangat dan paling
mengejutkan saya, dan saya rasa saya nak ulas serba sedikit tentang perkara ini dipetik daripada Sinar Harian. Saudara-saudara sekalian, ada ramai netizen yang bertanya kepada saya apa akan jadi jika keputusan ini berlaku dalam pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 12 Ogos ini, yaitu pada hari Sabtu ini. Mereka kata apa yang akan terjadi. Dan saya dapati kalau ini yang berlaku, keputusan ini yang berlaku, maka ada dua perkara besar yang akan confirm berlaku. Dan disokong pula oleh satu laporan di Sinar Harian yang mempunyai pendapat yang sama dengan saya, yaitu seorang penganalisis politik mengatakan bahwa Bersatu dan juga PAS akan retak jika mereka gagal, jika Pakatan Gabungan Perikatan Nasional gagal dalam pilihan raya negeri itu. Dan sekarang ini menurut daripada beberapa laporan media dan juga beberapa kajian yang telah dilaporkan, dikatakan bahwa hampir pasti Pakatan Kerajaan, yaitu Kerajaan Perpaduan, akan menang 4-2 di dalam PRN akan datang ini. Dan menurut laporan itu, yang dikatakan menjadi 4 itu ialah Kedah. Kedah akan jatuh tumbang dan akan dirampas semula oleh Gabungan Kerajaan Perpaduan. Walau bagaimanapun, ada juga yang mengatakan bahwa mereka ataupun Kerajaan Perpaduan akan menang 5-1 dan kerajaan yang akan tumbang ialah di Terengganu, yang mana akan berjaya dirampas. Kerana menurut penganalisis politik, kerajaan Terengganu adalah contoh kerajaan yang mudah swing, boleh berubah pada bila-bila waktu, dan juga dilihat bahwa rakyat Terengganu sudah mula perasan dan mula menyedari mereka tertinggal banyak di belakang berbanding negeri-negeri yang lain, dan mereka mahu menuntut kemajuan yang sama rata dengan negeri-negeri yang lain, khususnya seperti Selangor dan Pulau Pinang, begitu juga dengan Negeri Sembilan. Namun, ada satu lagi kerajaan negeri, yaitu Kelantan juga, seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Maslan, tiada mustahil akan juga dirampas. Kata Ahmad Maslan, silap-silap akan dapat 6-0. Okey, kalau itu yang berlaku, kalau 6-0 maupun 4-2 ataupun 5-1 akan berlaku, kerajaan perpaduan menang besar dan ada berlaku berkurangannya kerusi di mana-mana tempat, termasuklah di Pulau Pinang, di Selangor dan juga di Negeri Sembilan dan khususnya di Kedah, yang diramalkan akan berlaku, yang turut disokong oleh penganalisis politik ialah, kami meramalkan bahwa parti ataupun Gabungan Perikatan Nasional akan retak jika PRN mereka gagal. Ini kerana kita sudah lihat bahwa ada banyak sekarang ini ada banyak berlaku pergeseran antara kepimpinan dalaman. Kita lihat ada berlakunya masalah dalaman, khususnya dalam parti Bersatu, dan juga melibatkan parti PAS, yang mana ketidakpuasan hati berlaku dalam akar umbi PAS akibat daripada pemilihan calon yang menjadi pertikaian, termasuklah yang paling panas sekali berlaku di Pulau Pinang melibatkan Dominic Lau. Itu sebabnya ramai penganalisis politik mengatakan bahwa ada dua mungkin akan berlaku. Pertama, PAS dan Bersatu akan bercerai. Dan mereka kata, dan kami juga dapat melihat, PAS bukan tidak biasa meninggalkan pakatan. Mereka sudah banyak kali meninggalkan pakatan-pakatan. Bermula daripada Pakatan Rakyat, kemudian Muafakat Nasional, kemudiannya mereka meninggalkan Muafakat Nasional, meninggalkan UMNO, dan juga UMNO pun bercerai dengan PAS, dan akhirnya sekarang berada pula dalam Perikatan Nasional. Tidak mustahil mereka akan tinggalkan Perikatan Nasional. Itu akan berlaku yang pertama. Yang kedua, mungkin akan ada tuntutan daripada parti Bersatu, daripada akar umbi maupun daripada mana-mana parti komponen untuk meminta beberapa presiden akan letak jawatan. Antara presiden yang diramal akan disuruh, yang dijangka akan diminta untuk letak jawatan ialah Presiden PAS sendiri, iaitu Hadi Awang, yang mana telah pun membuat beberapa keputusan yang dianggap kesilapan, antaranya tidak mencalonkan anak Nik Aziz, melalui parti PAS. Dan selain daripada itu,
parti gerakan juga, yaitu Dominic Lau, dilihat sebagai presiden yang lemah apabila dapat dilihat beliau tidak dijemput, ataupun ada yang kata ditulis dalam laporan media, dihalau dalam kempen Perikatan Nasional PNBes di Pulau Pinang. Jadi ada ramai mengatakan Dominic Lau adalah presiden yang lemah. Jadi sebabnya mungkin ada kepimpinan dalam parti komponen itu, yaitu parti gerakan juga akan menuntut supaya presiden itu letak jawatan. Dan besar kemungkinan Dominic Lau mungkin akan kalah di bayan lepas kerana pertama, mereka kekurangan sokongan daripada PAS yang merupakan mempunyai jentera paling kuat, yang mana ketua penerangan PAS di bayan lepas dan pula Pulau Pinang telah pun meminta supaya Dominic Lau menggunakan jentera parti sendiri untuk berkempen di kawasan tersebut, karena menurut beliau PAS pun tidak cukup tangan untuk membantu PAS, apalagi nak bantu lain, kata beliau. Jadi sebab itulah mungkin Dominic Lau akan kalah dan tidak akan ada tidak akan ada kerusi, dan mungkin akan dipecat daripada gerakan. Dan yang paling panas sekali ialah tuntutan mungkin akan menyebabkan kalau bersatu kalah teruk di dalam PRN ini, ada kemungkinan ada tuntutan Muhyiddin diarah letak jawatan, diarah undur diri kerana beliau kini terpalit dengan begitu beberapa kes ke mahkamah, kluster mahkamah, dan sebenarnya tidak dapat dinafikan menjadi liability kepada parti bersatu itu sendiri. Selain daripada itu, kes yang terkini melibatkan menantu Muhyiddin juga kini tersebar luas, menyebabkan orang yang ada di atas pagar, para pengundi di atas pagar, mula memikirkan dan mula mengalihkan sokongan kepada parti kerajaan, yaitu Kerajaan Perpaduan. Jadi, mungkinkah selepas PRN ini, Muhyiddin akan letak jawatan dan akan dipecat? Itu semua bergantung kepada keputusan pilihan raya yang akan diadakan pada 12 Ogos ini. Sebelum kita berpisah, saya mohon bantuan daripada anda untuk meninggalkan komen anda. Apakah pendapat anda sekiranya PRN nanti gerakan ataupun parti gabungan Perikatan Nasional kalah teruk? Pada pendapat anda, apa yang akan jadi? Saya sudah berikan buah fikiran saya, yaitu mungkin PAS dan Bersatu akan bercerai lagi, ataupun Perikatan Nasional akan bubar. Yang kedua, mungkin akan Bersatu akan menyertai Kerajaan Perpaduan dan bermaaf-maafan. Yang ketiga, beberapa orang presiden mungkin akan letak jawatan atau dipaksa letak jawatan. Dan yang paling teruk sekali, mungkinkah Muhyiddin akan digantikan sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan digantikan oleh orang daripada PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rupa-rupanya ini sebabnya Perikatan Nasional meletakkan calon-calon yang tiada kualiti, lemah. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Ada netizen ketika melihat laporan ini, mereka mengatakan memang confirmlah apa yang dikatakan oleh Amiruddin Syarif semalam, bahawa PRN Selangor, PHBN sudah mendapat majoriti muda. Walaupun belum lagi bertanding, belum lagi mengundi, Amiruddin sudah mengatakan, sudah melihat keputusan majoriti muda sudah diperoleh. Cuma tinggal tunggu sahaja diumumkan, dan yang lebih penting, kata Amiruddin, mereka sedang menuju kepada usaha mau dapatkan 2/3 kerusi di Dewan Undangan Negeri Selangor. Namun ini satu lagi pendedahan yang paling panas dan pasti mengejutkan Azmin Ali. Perikatan Nasional tiada pilihan selain letak calon lemah, kata penganalisis. Itu sebabnya ada pergolakan dalaman sedang berlaku, pergolakan yang sangat besar sedang berlaku berkaitan dengan kes peletakan calon yang mana membabitkan beberapa nama besar, menimbulkan rasa tidak puas hati dalam akar umbi Bersatu,
dan telah pun mencetuskan pelbagai kejadian yang tidak diingini oleh Muhyiddin, antaranya peletakan jawatan dan juga keluar parti oleh ahli-ahli Bersatu. Awang Azman Awang Pawi berkata, keputusan Perikatan Nasional tidak meletakkan calon yang sealiran dengan kem Azmin Ali boleh memakan diri. Perikatan Nasional PN mungkin tiada pilihan selain meletakkan calon yang sealiran dengan Azmin Ali. Walaupun menunjukkan prestasi buruk pada PRU 15, kata seorang penganalisis. Awang Azman Pawi daripada Universiti Malaya berkata, keputusan gabungan itu tidak memilih calon tertentu mungkin akan membunuh diri. Parti itu mungkin cuba mengelak pemberontakan dari kem Azmin, katanya kepada FMT. Sebab itu, PN bergantung kepada Azmin. Dr. Afif Baharudin dan Rina Harun antara lain untuk mencapai kemenangan buat mereka. Walaupun orang dalam PN menganggap mereka calon tidak sesuai. Awang Azman berkata calon-calon ini mungkin berada dalam kedudukan lebih baik untuk bertanding disebabkan pengalaman dan sumber keuangan mereka berbanding seseorang yang kurang mantap. Pada 1 Ogos, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Muhammad Faiz Naman, mempersoalkan mengapa parti itu mencalonkan mereka yang tewas pada PRU 15 sebagai calon PRN. Ini termasuk Azmin Ali yang bertanding di Hulu Kelang, Rina Harun, Batu Tiga, Syasha Laina, Abdul Latif, Bukit Antara Bangsa dan Dr. Afif Baharudin, Taman Medan yang semua disifatkannya sebagai lemah kerana ditolak oleh rakyat. Azmi Hasan daripada Akademi Nusantara berkata, sokongan Melayu amat penting untuk PN jika mau merampas Selangor daripada Pakatan Harapan PH. Pemilihan calon yang tepat amat penting di sini kerana pengundi Melayu mudah terpengaruh dengan isu sensitif. Jadi ia akan memainkan peranannya terutama apabila pengundi Melayu adalah majoriti di kawasan pilihan raya. Katanya secara tradisi pengundi Melayu di Selangor Utara tidak menyokong PN dan salah memilih calon boleh meredam peluang gabungan itu untuk merampas negeri itu daripada PH. Di sinilah pengundi Melayu mereka adalah majoriti. Jadi sedikit rasa tidak puas hati terhadap pemilihan calon, terutama calon yang dianggap bukan ahli Bersatu asal, boleh menimbulkan masalah, kata Azmi lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. PN tiada pilihan selain letak calon lemah, kata penganalisis. Beliau merujuk kepada kem Azmin Ali yang mengatakan bahawa Perikatan Nasional mungkin tiada pilihan selain meletakkan calon yang sealiran dengan Azmin Ali walaupun menunjukkan prestasi buruk pada PRU 15, kata seorang penganalisis. Awang Azman mengatakan keputusan gabungan itu tidak memilih calon tertentu mungkin akan memakan diri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin yang dipilih channel. Dipetik daripada negaramerdeka.com. Ini satu pendedahan yang paling panas menjelang saat-saat akhir kempen PRN. Polis siasat pula seorang calon PAS Terengganu. Wow, ini memang panas. Siapa calon PAS Terengganu yang disiasat polis ini? Dan kenapa pula saat-saat akhir pilihan raya ini disiasat pula calon tersebut? Berbaki kurang 24 jam untuk pengundian awal pilihan raya negeri PRN, polis mengesahkan menerima satu laporan ke atas seorang calon PAS bagi Dewan Undangan Negeri DUN di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata, siasatan ke atas calon itu dibuat mengikut Seksyen 498 Kanun Keseksaan kerana memikat atau membawa pergi atau menahan seorang perempuan yang bersuami dengan niat jahat. Wow, ini memang paling panas punyalah, kan? Bayangkan rupa-rupanya. Saya ingatkan ianya kes seperti fitnah, kes menabur cerita palsu ataupun kes-kes jenayah yang lain.
Tapi ini kes yang lebih rasa lucu tapi panas. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, beliau berkata siasatan itu dibuat mengikut Section 498 Kanun Keseksaan kerana memikat atau membawa pergi atau menahan seseorang perempuan yang bersuami dengan niat jahat. Oh, ini bukan satu dakwaan yang ringan. Ini satu siasatan yang amat berat kerana ia melibatkan seorang perempuan yang sudah bersuami. Oh, ini bukan janda nih. Ini aku rasa lah kan dia ada suami. Aduh. Beliau turut memaklumkan siasatan masih lagi di peringkat awal. Laporan sudah diterima dan siasatan sedang dijalankan, katanya ketika dihubungi Esther Awani di sini pada Isnin. Mazli memberitahu ahli politik terbabit juga telah dipanggil untuk direkodkan kenyataan. Section 498 Kanun Keseksaan itu memperuntukkan hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tak sangka saudara-saudara, hal begini pun boleh berlaku juga rupa-rupanya dalam calon atau pilihan raya. Tak sangka akan ada laporan polis berkaitan dengan kes seperti ini. Tak pernahlah saya nampak sebelum ini seorang calon disiasat mengikut Section 498 Kanun Keseksaan kerana memikat atau membawa pergi atau menahan seseorang perempuan yang bersuami dengan niat jahat. Apa niat jahatnya pun saya tak tahu. Hanya polis yang tahu. Tapi Anda boleh tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Calon PAS Terengganu disiasat polis kerana siasatan berkaitan laporan memikat atau membawa pergi atau menahan seseorang perempuan yang bersuami dengan niat jahat. Netizen mula bertanya-tanya, kenapa calon PAS ini kalau benar dia lakukan, kenapa dia sanggup lakukan, kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, dipetik daripada sabudin.com, ini satu soalan maut. Soalan maut Saifuddin buat Sanusi. Jawab bos, jangan tak jawab. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail terus membangkitkan persoalan kepada Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknor berhubung dakwaan kecurian unsur nadir bumi RII di Bukit Enggang, Distrik Kedah. Hari ini Saifuddin mendakwa seorang warga tempatan dari Kuala Krai, Kelantan yang dikaitkan dengan dakwaan itu telah ditangkap dan dikenakan denda sebanyak RM130,000 pada Januari lalu kerana menceroboh hutan simpan Bukit Enggang. Lelaki Cina itu dikatakan antara 40 orang termasuk 35 warga asing yang didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan menceroboh hutan simpan itu. Namun kata Saifuddin, Kerajaan Kedah yang diketuai Sanusi kemudian mengeluarkan surat bertarikh 15 Mei untuk membenarkan syarikat milik lelaki itu untuk masuk ke kawasan sama dalam hutan simpan itu. Hari ini saya nak tanya Sanusi, kenapa keluarkan surat bertarikh 15 Mei untuk benarkan syarikat itu masuk di kawasan sama berkeluasan 500 hektar di hutan simpan? Jika lelaki itu sudah ditahan pada Januari, mengapa beri surat 15 Mei atas alasan membangunkan ladang hutan? Jadi kita nak tanya Sanusi, kata Saifuddin, sampai bila dia nak pertahan insiden kecurian ini? Mengapa surat dikeluarkan kepada orang yang sama yang ditahan dan didenda? Soalnya ketika sidang media hari ini. Setiausaha Agung PKR itu juga mendakwa
Lelaki tersebut ditahan sekali lagi pada Jun lalu. Dia berkata akan menunggu jawapan Sanusi berhubung perkara itu, sambil membayangkan dia akan terus membuat pendedahan berkenan kes tersebut. Saifuddin dalam siri ceramahnya di Kedah telah membangkitkan dakwaan mengaitkan Sanusi dengan kes RII di hutan simpan Bukit Enggang di Sik Kedah. Sanusi pula berulang kali menafikan dakwaan itu dan mengancam untuk memfailkan saman terhadap Saifuddin. Malaysia kini tidak mendedahkan nama suspek kes jenayah yang bukan tokoh masyarakat selagi dia tidak didakwa di mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini.